Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tersambung pembahasan hadis ke-24, merasai kemanisan iman. Terima kasih. Kita rujuk semula Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud dapat merasai kemanisan iman, yakni orang yang meredai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dr. Zahza Muhammad menghuraikan beberapa pengertian maksud meredai itu: bersetuju dan memadai dengannya serta tidak mencari sesuatu yang lain. Maksudnya ia tidak berkehendak selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maksud redha Allah sebagai Tuhan. Pergantungannya hanya kepada Allah, dia tidak berkehendak kepada yang lain kerana yang lain itu semuanya lemah. Percayalah, kena yakin. Kalau kita nak bergantung, bergantunglah kepada Allah. Pergantungan kepada Allah insya-Allah teguh dan kukuh. Yang keduanya, Islam sebagai agama disebut di sini tidak mempedulikan selain jalan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Ini perintah Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus Islam. Sebab tu dia sebut di sini tidak mempedulikan selain jalan Islam. Kemudian maka ikutlah jalan ini dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan yang lain akan menyebabkan kamu berpecah belah daripada jalanku atau dari jalanku. Yang demikian itu adalah perintahku. Moga-moga kamu bertakwa. Ini perintah Allah. Selagi mana kita tak menunaikan tanggungjawab atau tuntutan agama, wa'tasimu bihablillahi jami'a, selagi itulah umat Islam akan terus berpecah belah. Ada yang nak ikut jalan ni, ada yang nak ikut jalan tu. Kita kena ikut jalan Islam. Itu maksud. Yang ketiganya, dan tidak menuruti selain apa yang selari dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain-lain syariat kita tak terima. Itu ringkasnya. Jadi bulan lalu atau bulan lepas saya telah membahaskan 2 bulan secara terperinci maksud redha Allah sebagai Tuhan. Malam ni kita ambil sikit Islam sebagai agama. Sebab Dr. Zahza Muhammad ni ringkas. Kita pun rujuk kitab, bukan kita reka sendiri. Nak reka sendiri pun kita tak berkemampuan. Apa maksud redha Islam sebagai agama? Kita perlu faham firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai Allah ialah Islam. Kita tengok terjemahan dia macam itulah. Kalau tak salah saya dalam
pimpinan Ar-Rahmani, Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Jadi apa maksud redha Islam sebagai agama? Di antaranya mungkin banyak lagi, tapi saya sebut 2-3 benda sudahlah. Yang pertamanya, maknanya kita memandang berat terhadap perintah Allah, baik suruhannya maupun larangannya. Jangan kita abai. Ini makna redha Islam sebagai agama. Ya. Maknanya memandang berat perintah terhadap perintah-perintah Allah, sama ada suruhan maupun larangan. Sekarang dah jadi satu isu yang cukup panas setelah dibentangkan usul private bill ini, dibentangkan di dalam parlimen. Ni kita nak cakap politik sikit lah. Sebab dalam sehari dua ni puak-puak KP di Malaysia ni nampak dah korang ajar. Saya tak bimbang. Saya nak bercakap atas dasar fakta. Baru diusulkan, belum dibahaskan lagi. Setahu saya, apa juga bentuk pindaan yang nak dilakukan perlu mendapat sokongan ahli parlimen. Kalau banyak sokong bolehlah, kalau sikit kalah tak boleh. Yang puak-puak KP ni sibuk sangat, kenapa? Rang undang-undang mahkamah syariah nak memperluaskan, yakni bidang kuasa mahkamah syariah, Akta 355. Hujah saya ni dalam Quran. Kita ambil Quran dulu. Kalau orang Islam pun petikai benda ni, kafir sama macam Cina tu lah. Di dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima pada ayat 42. Di pertengahan ayat 42 bermula dengan fa'in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Faham yang ni dulu. Ini perintah Allah terhadap kita semua. Walaupun ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita yang menyambung perjuangan beliau. Kita adalah umat-umat Islam. Maka sekiranya mereka datang pada engkau wahai Muhammad, orang kafir lah ni, dua keadaan. Fahkum bainahum, pertama, hukumlah di antara mereka, atau a'rid anhum, berpalinglah daripada mereka. Tengok dalam kitab tafsir, tuan. Orang bukan Islam tidak boleh dipaksa dengan syariat Islam. Kita nak hukum dia orang dengan syariat yang ada dalam kitab mereka. Sebagai contoh, dalam kitab Taurat tidak mengharamkan babi. Jadi puak-puak ni boleh makan babi. Kita tak boleh halang. Mereka tidak mengharamkan minum arak. Lantak lah. Kan? Jadi kita tak boleh paksa mereka menerima syariat kita. Ini jelas untuk kita. Faham ni makna? Makna sokong atau tak sokong? Nampaknya tak sokong. Tuan-tuan faham tak ni? Al-Ma'idah 42. Tidak boleh sama sekali orang-orang kafir dipaksa berhukum dengan syariat Islam. Tak boleh. Ini ayat dia. Walaupun kita ada baca juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang kafir yang dihukum dengan undang-undang Islam. Kenapa? Kerana dia mau. Kalau dia sudi dihukum dengan undang-undang Allah, di akhirat tak kena dah. Itu adil sekali je. Tapi kalau dia tak mau, dalam Al-Baqarah 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Surah Yunus ayat 99,
yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, apakah kamu Muhammad nak memaksa mereka sehingga mereka semua beriman kepada aku? Mana tak boleh paksa. Dalam Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Kenapa turun ayat ni? Ketika itu Nabi di Mekah, tak ramai yang penyokong Islam. Kan? Bila turun ayat ni, sebelum turun ayat ni, puak-puak kafir ajak Nabi tukar agama, kongsi agama. Kita kongsi raya. Kan? Tahun ni kami masuk agama kamu. Tahun depan kamu masuk agama kami. Baru kita dapat lihat kebaikan, kelebihan agama kita masing-masing. Ketika tu turun ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, undang-undang peraturan untuk kamu, bagi kami agama kami. Nampak? Aku pun tak nak ikut, nampak? Hampa pun tak perlu. Ini cukup jelas. Jadi saya merasa pelik, kenapa puak-puak kafir di Malaysia ni, hari tu di AP saja, ni dah sekarang dah melarat dah, MCA, gerakan, kan? Puak-puak kafir harbi ni lah. Sebab belum jadi negara Islam, tak boleh kita kata dia kafir zimmi. Dia jadi kafir zimmi ni, dalam ni ada muka surat 433, apabila dia membayar jizyah. At-Taubah surah ke-9 ayat 29. Hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka membayar jizyah. Jizyah tu benda. Orang Kedah tak menantang apa? Dinosaur ke? Krokodil ke? Kan? Saya baru balik pada Terengganu. Ceramah baru ni semua cakap Terengganu di Malaysia. Saya tak sebut cerai dah. Saya sebut apa? Dorok Cetong. Ingat aku cerai ke? Dorok Cetong. Itu cakap dia. Plekong lah semua. Tuan-tuan dengar muka surat 433. Jizyah ialah cukai kepala yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Yang ada ni semua harbi. Kita bukan negara Islam lagi. Kafir zimmi ni tuan-tuan, dia ada kelebihan berdasarkan hadis Muslim. Jadi cukup jelas ajaran kita. Mereka tak boleh dipaksa. Tapi kalau mereka bayar jizyah, mereka harta dan nyawa mereka tolong off sikit boleh. Sejuk. Mana? Slow sikit aircon. Saya boleh sejuk, idea lari tuan-tuan. Ni nak kata Kak UMNO malam ni banyak ni. Kan? Rugi pula. Kan? Pak Syed tak datang ni. Ingat tukar kemah lah. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun. Sebahagian ulama menyatakan hadis ini dikaitkan dengan kafir zimmi, kedudukan kafir zimmi. Bila mereka membayar jizyah, mereka tidak boleh dizalimi sama sekali. Kalau mereka dizalimi, mereka berdoa kepada Allah, Allah akan mustajabkan doa mereka. Sampai tahap tu, tak boleh paksa, tak boleh buat zalim. Masya Allah, yang dia orang kelang kabut, kenapa? Kan? Itu hujah agama kita. Baik, kita rujuk semula hujah dunia. Hujah dunia Pak Syed dalam Perlembagaan Persekutuan 3/1 dan 11/1. Ini hak setiap bangsa dalam negara. 3/1. Agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Dan agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jelas tak tuan-tuan? Macam tak jelas tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak ni? Saya tak faham. Cukup jelas. Agama-agama lain juga dibenarkan untuk diamal di mana-mana bahagian persekutuan, yakni 14 buah negeri yang duduk di bawah persekutuan. Jadi apa masalah? Cuma, minta maaf kalau ada hakim sini,
Hakim ni dia kena rujuk Oxford Dictionary untuk pengertian religion. Sebab Lord Reed laknatullah, dia yang mengubah Federal Constitution ni. Mengikut tafsiran Lord Reed laknatullah, religion adalah ritual, upacara. Baca doa tu kira agama. Kita nak bagi tahu kat hakim-hakim kalau ada malam ni, sila rujuk Oxford Dictionary, apa Datuk Asmah ke apa tu, yang terjemah tu, pada muka surat 1235. Religion ialah a particular system of faith and worship based on such a belief. Itulah religion. Bukan ritual. Sistem kepercayaan dan sembah. Faham tak? Nah, kita orang Islam ada kepercayaan kita yang tersendiri. Cara sembahan kita sendiri. Dia kata doa tu kira okey agama, bukan hudud kepala bapak dia. Kita percaya dengan undang-undang peraturan kita. Nampak tak? Kita tak boleh terima pakai undang-undang ciptaan manusia. Sebab kita menduakan Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bi illah. Asy-Syura ayat 21. Tuhan tanya, ada lagi ke Tuhan selain aku? Pak Zaid. Itu cerita dia. Jadi berdasarkan 3/1, agama-agama lain juga dibenarkan di dalam negara kita untuk diamalkan. Kan? Makna tak jelas. Kita bawa 11/1. Makna jangan underestimate me, you know. Walaupun saya bukan lawyer, Perlembagaan Persekutuan semua kat sini. 11/1. Every person has the right to profess and practice his religion. Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan ajaran agamanya. Clear tak? Mana clear tak? Tak pun nak ngangguk pun. Cek balik belah mana ni? Tiap-tiap orang. Sami belu. Kan? Cua soelek. Lim guan ing lah senang. Cari long. Sami belu. Ni hak kamu. Kan? Guan ing. Ni hak hang. Ni 11/1. Ni aku orang Islam tau. Aku nak beramal dengan ajaran agama aku, yang kamu ganggu kenapa? Dan kita tuan-tuan tidak boleh sama sekali mengganggu apa yang mereka sembah. Ini jelas. Profesor Mahmud Yunus ke surat 195. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah. Nanti mereka pula akan mencerca Allah. Ayat ini ialah ayat toleransi keagamaan. Parah. Dia nak sembah apa tu lantak pergi. Islam pun ajar lama dah. Tadi sengaja kita ambil Perlembagaan Persekutuan. Jadi kalau dia orang nak petikai, agama kami dah lama dah ajar ni. Itu hak kamu yang kami tak boleh usik. Jadi kenapa kamu nak usik kami? Jadi macam inilah tuan-tuan. To cut short. Kan? Tuan-tuan sponsor saya PRU 14, boleh tak? Saya nak bertanding parlimen, aku nak masuk, aku nak lanyak kau-kau puak-puak ni. Boleh mana? Tu kan ni? Tapi tak boleh lah RM10 ni. Nak bertanding tiket bebas ni. Logo dah buat dah, cap penumbuk. Kurang ajar punya Cina. Cina jangan bagi muka tuan-tuan. Saya pernah kerja dengan Cina, saya tahulah. Dia orang tak berani dengan saya. Maybank. Satu organisasi yang agak besar. Aku lanyak chief auditor ke apa, saya tak bagi can. Kan? Kita ni pasal bagi muka je macam tu. Sampai semua dah hina. Mereka mengkritik, mempersendakan undang-undang Islam, tak boleh. Kan? Apatah lagi kalau kita nak buat pakatan dengan puak-puak ni, lagi tak boleh. Yang jelas menghina Islam. Mana dalam Quran? An-Nisa 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah
yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. An-Nisa surah keempat ayat 140. Tu dalil. Kalau ada orang yang menghina Islam, kita tak berani tegur makna. Dalam ayat ni kita sama seperti mereka. Jangan duduk bersama-sama mereka. Duduk pun tak boleh. Tambah nak buat pakatan. Takkan ayat ni tak betul ke? Kalau kita duduk dengan mereka, mereka kena tukar topik. Sebelum kita sampai, dia hina Islam. Syarilun sampai-sampai, dia tukar topik. Topik dia ialah juara liga-liga. Semalam Real Madrid menang dengan sepakan penalti. 5-4. Menang Ronaldo skor lah tu. Mana tak tengok? Ambil waraknya ustaz pun tengok. Dia tukar topik cerita bola sepak, kan? Boleh duduk. Tapi kalau kita duduk, dia masih menghina Islam, mempersendakan hukum hakam kita, innakum idzam mithluhum. Kita tak tegur dia kerana tak ada keberanian untuk tegur dia. Kamu sama seperti mereka. Tu Pak Syed. Jangan tunjuk pandai sangat. Pak Syed, kalau kereta Pak Syed rosak, Pak Syed hantar kat siapa? Tukang rumah? Kat pomen, mekanik. Kalau motosikal rosak, mekanik motosikal. Tapi dalam soal agama nak rujuk kat siapa Pak Syed? Ulama' jangan tunjuk pandai. Ulama' dah bahas dah. Kita mesti berani tegur puak-puak yang menghina, mempersendakan agama kita. Ini nak buat pakatan pula, aku pening. Boleh faham tak? Nampak tak senyum? Takkan semua tukar kemah tak? Tak apa nak tukar lah. Saya luar dalam hijau. Original lah tu. Kan? Saya cakap ada sandaran Quran, tuan-tuan. Bukan cakap kosong. Tuhan kata munafik. Kita jadi munafik. Jadi munafik dan kafir ini akan dicampak ke dalam neraka jahanam. Jadi kembali pada perbahasan tadi, kenapa orang kafir di Malaysia terlalu sibuk dengan wuduk? Tak ada kaitan dengan hampa. Hak hampa kekal, tidak terjejas. Baru bentang belum tentu lagi nak menang, nak buat pindaan. Saya cari tadi Kerajaan Akhbar, tak jumpa siapa yang tahu, tolong bagi saya sikit fakta tu. Katanya dalam The Star, saya cari tak ada. Jumlah kerusi 222 parlimen. MP Islam ni ada 100 lebih. Lepas ni kita tengoklah kalau mengundi. Hak tak sokong tu tak Islam. Betul tak? Kita nak kata apa lagi? Ini untuk kepentingan Islam. Mahkamah syariah tak ada kaitan dengan orang bukan Islam. Sewajar dan sewajibnya semua kena sokong. Tak? Tu cerita dia. Ada yang ugut nak berhenti. Nak letak je, letaklah, lantak bila. Malaysia pun dah nak mampu lah. Kan? Letak ni semua malaun, elok lah. Hak naik pun penjamunya. Tu cerita, saya cukup, tak boleh tahan lah dengan penghinaan ni tuan-tuan. Kita kena sensitif lah sikit apabila agama kita dipersenda. Walaupun risiko tinggi, saya tak peduli. Saya pernah sebut depan Ezam Ahmad Noor. Dia keluar daripada PKR, masuk UMNO. Dia duduk kat situ, khutbah Jumaat saya. Masa tu Chua Swelek menghentam, menghina Islam. Kan? Masa dia jadi Presiden MCA dalam khutbah Jumaat. Saya lanyak balik, cuma saya tak sebut nama Chua Swelek. Masjid tu pun sampai hari ni tak jemput dah aku. Tu semua AJK syirik semua tu. Takut dengan makhluk, takut dengan UMNO. Saya bercakap tak takut pun. Tuan-tuan Pak Syed tengok ada muka saya takut. Okey, Pak Syed. Relax ya, cool ya. Pak Syed mana tahu saya takut ke tak takut. Nyampah saya puak kafir ni tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi firman Allah At-Taubah 73. Puak-puak kafir ni Allah ajar, ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim.
Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kamu terhadap golongan kafir dan munafik serta keras terhadap mereka. Jangan lembut. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Surah Fatah, surah ke-48, ayat terakhir. Muhammad pesuruh Allah serta orang-orang beriman yang bersama-sama dengannya, mereka keras terhadap puak-puak kafir. Kita lembut, dia yang tak kena tu, kan? Amalan kita bercanggah dengan Quran tu susah. Ni perintah Tuhan, jangan abaikan perintah ni, betul tak? Apa makna redha Islam sebagai agama? Memandang berat terhadap perintah Allah, baik suruhan maupun larangan. Ini yang disuruh, mesti keras terhadap orang kafir. Tapi jangan buat zalim kat orang kafir. Walaupun kita tak suka. Ini juga suruhan Allah. Dalam mana? Al-Ma'idah ayat 8. Allah tidak membenarkan kita menzalimi walaupun orang kafir. Tahu tak? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap MCA, terhadap DAP, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Ini ajaran kita. Masalah hari ini orang Islam dihina sebab umat Islam tidak beramal dengan ajaran Islam. Sebab tu kita jadi hina. Boleh? Senyap pun. Contoh puasa kan ni buat letih. Nah, sebab tu kita go all out nak pindah Akta 355 untuk kepentingan umat Islam, nak memberi kuasa yang lebih luas pada mahkamah syariah. Itu je, tak ada kaitan dengan orang kafir. Dia orang ni degil sungguh lah, tak faham atau saja-saja buat tak faham kot, no? Ataupun mereka cuba nak mencetuskan huru hara. Kalau berlaku huru hara, tuan-tuan, pesanan saya pada diri saya, tuan-tuan dan perempuan, nawai itu kita biar betul. Kalau berperang, kita berjihad kerana Allah, bukan kerana benci nama dia DAP. Kerana Allah. Kalau kita mati, kalau saya mati, syahid insya-Allah. Tapi kalau kita berperang kerana bangsa, ile poci inna rakacracik. Sebab Nabi bersabda, hadis Muslim, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laysa minna man qatala asabiyah wa laysa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu ya Rasulullah? Al asabiyatu an tu'ina qaumaka ala zulmi. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan dari kalanganku orang-orang yang menyeru kepada asabiyah, yang berperang di atas dasar asabiyah, yang mati kerana memperjuangkan asabiyah. Sahabat bertanya, asabiyah tu benda. Orang Selangor benda. Kalau orang Kedah tanya, menatang apa? Asabiyah ya Nabi, menatang apa ni asabiyah? Asabiyah ialah kamu menolong bangsa kamu, puak kamu di atas dasar kezaliman. Nampak tak? Tak boleh buat zalim kat orang kerana nak bela orang Islam. Tak boleh. Berjuang biar kerana Allah. Hadis Muslim. Kena faham tu. Nama itu biar betul kita. Saya niat dah. Aku berjuang ni kerana Allah. Aku bercakap ni pun kerana Allah. Walaupun risiko saya terpaksa tangguh. Saya akan cakap insya-Allah di dalam khutbah-khutbah yang akan datang. Kena bercakap. Khutbah lah peluang terbaik. Kan? Kopiah tajam tu macam. Jangan solat belakang imam tau. Nanti tercucuk imam balik awal. Kan? Ni duduk tengah marah ni, Hajilan. Marah kat DAP, korang ajar semua ni, MCA semua ni, gerakan ni. Baik. Jadi kita yang mengakui kita redha Islam sebagai agama, maknanya kita mengambil berat terhadap perintah Allah. Suruhan Allah kita laksana. Larangan Allah kita tinggalkan. 6 hari bulan 6. Samaan apa dia? Haji Makno? Haji Makno, saudara Makno? 6 hari bulan 6. 1 Ramadan. 7 hari bulan 7. Idul Fitri. Saya lupa. Kita puasa tak penting. Raya tu penting. Lupa. Cerai. Baju raya boleh.
Tak lagi. Kita dah buat dah jubah 5 helai, baju bahasa 4. Seluar tak sempat. Balik itu sibuk sangat. Kan, nak kena buat seluar baru, beli kasut baru pula. Kan? Oh, sibuk sungguh Ramadan. Kan? Dah tempah sofa baru. Oh, ini perintah Tuhan ni. Hudud. Kenapa kamu pandai kecil tak ada hudud? Sedangkan perintah puasa 1 ayat, hudud ada 6 ayat. Ada khatib di Selangor ni, di belah mana saya tak pasti. Dia berkhutbah, dia kata, apa sangatlah kita sibuk dengan hudud. Sedangkan ayat hudud tidak banyak di dalam Quran. Minggu berikutnya, orang lain pula baca khutbah, datang naik lanyak dia pula. Patut menjemput saya pun tak. Ayat hudud 6. Puasa 1. Yang mana lebih banyak adik? 6 dengan 1. 1 confirm biru. Dia bukan kira banyak sikit, asalkan dia ada dalam Quran. Walaupun 1 huruf, kalau kita buang dia, tolak dia, rosak akidah. Alif lam mim. Kata imam baca macam ni, Ajilan. Alif lam. Makmum kata mim tak ada. Aku tak apa suka mim. Kapi tu imam tu. Faham Ajilan? Walaupun 1 huruf, jangan main-main tu. Kan? Jangan petikai hudud. Kita orang Islam, khatib pula tu. Kalau yang baca naik tu sambil value, patut sangatlah. Pelik orang Islam kita ni, pelik. Patutlah Islam dihina di dalam negara kita. Kita kena bergabung balik lah tuan-tuan semua-semua ni. Hak tu bergaduh-gaduh ni. Duduk bawah panji Islam, bukan parti. Quran sunnah. Tu cerita dia. Nah, kalau tidak, inilah nasib kita. Dipesenda, dipelekeh. Tuan-tuan, jangan benda ni tak boleh berlaku pada bangsa Melayu tau. Hari ni dalam newspaper sebut Syrian refugees ramai yang dah sampai ke Malaysia. Kan, berapa 13 keluarga. Kalau Canada, dia terima 40,000 orang. Setiap dengan rumah standby dah dan pekerjaan. Kita tengok kesiannya umat Islam dia, Hajilan. It's not impossible. Tak mustahil boleh berlaku di negara kita. Allah akan hina kita sebagaimana Allah hina mereka. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan agama Allah. Percayalah, jangan nampak Syria. Kita ni hari ni pun dah jelas mereka begitu biadab, berani menghina Islam. Kita duduk diam lagi. Boleh tak boleh? Kan? Tuan cek lah, tengok. Kalau bulan depan berapa hari bulan saya punya tazkirah? 19. Kalau tak sampai 19 hari bulan tak saya datang, tu makna MCA dah bunuh saya lah tu. Tu cerita. Nah, boleh faham tu? Apa maksud redha Islam sebagai agama? Yakni memandang berat terhadap perintah Allah. Suruhannya baik, larangan. Jangan yang disuruh saja kita buat, yang dilarang tak tinggal, tak betul. Dia kena dua-dua. Itu takwa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, saya tunjuklah ke tuan-tuan. Di antara pengertian takwa yang kita baca mula-mula ayat Al-Baqarah 105. Apa dia takwa, tuan-tuan? Dia kata sini, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa atau yang berusaha membentuk dirinya mematuhi perintah Allah. Perintah Allah ada berapa? 2. Ada suruhan, ada larangan. Mana dari Quran? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadiz zalimin. Al-Baqarah 124. Itu hujah bahwasanya perintah Allah tu ada 2 macam. Ada suruhan, ada larangan. Itu makna yang pertama, pengertian redha Islam sebagai agama, ini memandang berat terhadap larangan, memandang berat terhadap perintah-perintah Allah, suruhannya baik, begitu juga dan larangan-larangan Allah SWT. Yang kedua,
Disebut dalam kitab menjunjung syiarnya. Nah, syiar, lambang Islam, kan? Sebab tu tuan-tuan, sesiapa yang benar-benar memperjuangkan agama Allah dengan penuh keikhlasan, Allah janji akan kuasai muka bumi. Dalil Quran, tuan-tuan boleh tengok tafsir H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 474 surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 105. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya kata Allah, akan kuwariskan muka bumiku ini kepada hamba-hambaku yang soleh. Bukan nama Muhammad Soleh, yang soleh. Soleh di sini dia ada kerja, ada tanggungjawab yang dia telah tunaikan. Layak sangat Allah kurniakan kemenangan, mewariskan bumi kepada mereka. Apa dia kerja mereka? 4. Yang pertama, mereka berjuang untuk menegakkan kebenaran agama Allah. Ini yang kita buat betul dah lah ni. Kita nak tegakkan agama Allah, kita nak tegakkan undang-undang cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu maksud agama. Berjuang untuk menegakkan kebenaran Islam itu sendiri. Yang kedua, berjuang untuk menegakkan keadilan. Walaupun tak ada musuh, walaupun tak ada orang kita tak suka, kena berlaku adil. Haji Lan tak suka Syahril, tapi kalau saya, Haji siapa-siapa dakwa kat saya ni sebagian AS, Haji Lan sebagai hakim, kena cek dulu fakta-fakta pihak pendakwa. Walaupun Haji Lan, oi Syahril hang siap dengan aku duk geram kat hang lama ni. Contoh. Nah, Haji Lan dia tak bencilah saya, dia sayang. Dua beradik tu. Kalau duduk sebelah menyebelah kan. Side by side orang kata dua beradik. Kan? Cuma saya lah handsome lebih daripada dia. Kan? Dia banyak uban lah, saya tak ada uban. Dia muda lagi. Saya pun muda. 61 nak masuk 62. Makna muda lagi no, 40 lebih. 46. Awak janggut semua putih Oh, tak lama tu mana. Kan? Mereka memperjuangkan keadilan Islam. Islam ni adil untuk semua. Sama mana kamu, warga negara kami, rakyat kami sebagai pemerintah, kami will take care of you, don't worry. Hak kamu tak akan diabaikan. Ini, tapi dah belum laksana, tak nampaklah kebaikan Islam. Mereka memperjuangkan kebenaran agama Allah. Mereka memperjuangkan untuk menegakkan keadilan. Tuan-tuan, yang ada hari ini dalam negara kita semata-mata kezaliman. Betul atau tidak? Tuan-tuan ronyok tafsir Profesor Mahmud Yunus. Saya nak baca ni ayat An-Nisa surah keempat ayat 135. Kebetulan muka surat pun 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qist. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadikan diri kamu penegak kepada keadilan. Cuba tengok tafsir Profesor Mahmud Yunus. Kalau kita biar kezaliman bermaharajalela, alamat Haji Lan, negara akan hancur. Tak percaya pergi ambil tafsir Profesor Mahmud. Saya nak baca bagi tuan-tuan. Ni nak hancur dah lah ni. Sebab keadilan tidak pernah wujud. Sewenang-wenang fitnah si fulan, tangkap orang ni. Tunjuk warak kita kita hapuskan ISA, tapi wujudkan POTA. Tahu POTA? Haji Lan, POTA ni adik-beradik AUTA. Prevention of Terrorist Act. Saya dipahamkan POTA ni lebih zalim pada ISA. ISA 60 hari tahanan, yang ni 90 katanya. Sama. Itu yang kita kena lawan ni. Kalau kita berjuang dengan matlamat yang diperintahkan oleh Allah, kita bakal mewarisi bumi. Ini jaminan Allah dan Quran. Takkan tak percaya. Kita berjuang untuk mewujudkan keamanan. Yang ketiga, keamanan. Sila rujuk H. Zainuddin Hamidi, muka surat 474.
Keamanan tak akan wujud, tuan-tuan, selagi undang-undang Allah tidak tertegak. Yang keempatnya, kemakmuran untuk semua. Apa Daim Zainuddin kata? Daim Zainuddin kata sampai bulan 9 dah. Kalau PM tak turun, alamat negara hancur. Dahlah, dia pandai ekonomi, kan? Kita tak pandai, kan? Sebab setiap jurusan ilmu tu ada ahlinya. Tak salah kita dengar pandangan dia, kan? Tapi dia pun malaun juga. Hak cakap tu pun malaun juga, kan? Negara akan hancur. Selewat-lewatnya bulan 9 ni kalau tak turun lagi, sahabat kata kan, balik awal kita semua. US dollar kata RM4.10 lah. US dollar naik, mati kita, duit kita kecil. Alamak. Kan tu yang isteri Sultan Johor tu kata, mana-mana pelajar Malaysia yang di UK, kalau ingin bantuan dia akan bantu kerana duit Malaysia dah kecil. Sterling pound dah kat RM6 kan. Mati kita. Dah tak? Ni yang kita kena berjuang. Kemakmuran untuk semua. Mana dia ayat tentang kemakmuran untuk semua? Allah sebut. Suratul Hajri. Surah ke-59 ayat yang ke-7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya kekayaan sesebuah negara itu jangan hanya berlega di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Orang-orang kaya saja. Bagilah peluang makno projek pula. Makno kan tak banyak. 100 juta projek cukup lah. Satu projek. Haji Lan bagi 1 bilion. Silat-silat dengan kopiah terpelanting dapat 1 bilion. Janggut pun tak ada lah. Kan? Tu cerita dia. Boleh tuan-tuan? Semua tak senyum macam takut nama. Yang cakap tak bimbang pun saya lillahi ta'ala saya tak bimbang. Hari ni kira rekod ni, saya tak tidur siang. Dah kenapa tu dah martabat dah naik nak jadi wali dah ni. Kalau malam pun tak tidur siang, tak tidur, confirm wali. Selalunya saya mesti take a nap. Mestinya. Hari ni tak langsung. Tak sempat sebenarnya. Itu yang tak tidur. Tapi Alhamdulillah, tenaga Alhamdulillah. Kan? Yang saya cerita 2 bulan sudah saya pergi ambil darah. Darah saya Hajilan, darah O positif. Jadi kalau enta sakit, perlukan darah, give me a call. InsyaAllah. Kan? Tak mahal. 1,000 sudah lah. 1 pint. Saya beritahu ke doktor tu, dia ambil, dia suntik tu, 1 tube tu. Saya kata, doktor, darah saya ni mahal ni. O positif, dia tak percaya. Mana ustaz tahu? Saya pernah ada demam darah di Kedah, di Sungai Petani. Berapa pint tu dia orang ambil, sebab yang sakit tu kawan saya lah. Kalau orang biru mampu, aku tak bagi. Mati pi lah. Hidup pun menyusahkan orang. Kan? Kan? 4 hari kemudian doktor keluar result. Kan? Dia tengok Hajilan, dia tak percaya dengan umur saya. 61 nak masuk 62. Tip top condition. Jantung baik, alhamdulillah. Kencing manis tak ada. Kencing orang pun tak pernah. Yang tu bahaya tu, kencing orang tak ada ubat. Kan? Buah pinggang cantik. Kolesterol rendah. Masya Allah Pak Syed. Saya kata sudahlah ya Allah, syukurlah hang bagi aku sihat walaupun aku duit tak banyak tapi aku sihat. Tak apa. Kalau duit banyak kaki sakit buat apa? Sekejap-sekejap sakit. Tu doktor tanya, apa amalan ustaz? Amalan saya doktor lawan kerajaan. Sekian, harap maklum. Dia punya ketawa dengan nurse dia. Saya biasa mana-mana pun saya suka slow. Itu jaminan Allah dalam Quran Al-Anbiya 105. Ini yang perlu diperjuangkan. Saya ulang sekali. Memperjuangkan kebenaran agama Islam, keadilan, keamanan. Keamanan tak akan wujud kecuali dengan undang-undang sistem penciptaan alam itu sendiri. Yang keempatnya, kemakmuran untuk semua. Suratul Hajri yang disebut tadi, jangan kekayaan sesebuah negeri atau negara itu hanya berlega di kalangan orang-orang kaya saja. Tak boleh. Dia kena distribute fairly pada seluruh rakyat.
Hak bukan Islam, dia rakyat kita. Kena bagi lah. Sudah kita belum praktikkan lagi tuan-tuan. Sebab tu mereka tidak dapat melihat kecantikan, keadilan syariat Allah. Tak apa, satu hari mungkin zaman anak cucu kita mungkin. Kan? Haji Lan ada cucu tak? Cucu ada berapa orang? 2, cerai kita 5. Kan? Mungkin zaman cucu kita. Ataupun cucu-cucu kita yang akan memperjuangkan benda ni. InsyaAllah. Kan? Masa tu Haji Lan meninggal lah. Cucu pergi ke kubur. Tok, Assalamualaikum. Dia lang tahu salam. Ada apa? Menang dah Tok. Oi. Puak-puak biru royup ke semua. Islam yang memerintah Malaysia. Haji Lan takbir sampai aku terkejut jaga dalam kubur aku. Itu cerita dia. Jadi disebut yakni menjunjung syiarnya. Kita nak letak Islam di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Kewajipan meletakkan Islam di atas. At-Taubah ayat 40. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kami jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina, dan kalimahku lah yang tinggi. Jadi sesiapa yang memperjuangkan agama Allah untuk meletakkan Islam di atas, itulah yang dikatakan berjuang di jalan Allah. Jangan salah faham. Kalau sekadar menyeru manusia kepada surau dengan majlis ilmu, datang berselawat, baca yasin, solat berjemaah, belum sempurna. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, itulah yang dikatakan berjuang di jalan Allah. Hadis Bukhari Muslim, ayat Quran At-Taubah 40, hadis Al-Baihaqi yang menyebut Islam itulah yang paling tinggi. Menjunjung syiarnya. Yang ketiga disebut redha Islam sebagai agama. Dalam kitab dia sebut tuan-tuan, mendalami ilmu agama Islam. Kita sebagai orang Islam perlu berusaha untuk mendalami, menambahkan ilmu pengetahuan agama kita. Tak jadi alim pun tak apa. Dia bukan syarat jadi alim nak berdakwah ni. Kan? Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Hadis Bukhari. Kan? Kerja dakwah ni tuan-tuan, berdakwah ni kerja paling mulia. Fussilat surah 41 ayat 33. Tuan-tuan carilah ayat tu. Tak apa ingat ayat tu. Wa mimman da'a ila Allah. Kan? Hafal Quran Oi, kemah ni. Ustaz tak ingat, dia ingat kira okey lah. Kan? Wa mimman da'a ila Allah. Lagi apa? Mana? Ingat? Wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tu ayat dah. Ni kerja mulia ni. Kerja mulia. Apa dia? Berdakwah. Tapi sebelum nak berdakwah, kena pelengkapkan sedikit sebanyak. Jangan jahil tu, tak boleh lah. Walaupun satu ayat yang kita tahu menjadi kewajipan menyampaikan kepada orang lain. Sebab itu disebut redha Islam sebagai agama ialah mendalami ilmu agama. Saya nak ulang sekali lagi hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Asas-asas kebaikan seseorang ialah apabila dikurniakan oleh Allah kefahaman agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah beri kefahaman agama kepadanya. Dan hadis ini disokong oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Tuan-tuan dengar terjemahan, saya tak nak terjemah sebab jelas. Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebajikan yang banyak atau kebaikan yang banyak. Bila dia dapat kefahaman agama, dia mendapat kebaikan yang banyak. Itu cerita dia. Jadi seterusnya disebut lagi mendalami ilmu agama.
Jangan kita biarkan diri kita dalam kejahilan. Sebab bahaya kejahilan ni boleh merosakkan akidah. Boleh merosakkan akidah. Paling tidak pun boleh menyebabkan kita merengkok di dalam neraka Allah. Sebab ada sepotong ayat Quran bila ditanya kepada dia, apa kesalahan kamu sehinggakan kamu dihumban ke dalam neraka ini? Mereka menjawab, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ayat ke-45. Surah Al-Muddathir surah ke-74 ayat 45. Kami dahulunya mengambil bahagian, memperkatakan perkara-perkara yang salah dengan orang-orang yang memperkatakannya. Contoh, orang kata Islam tak boleh, ni masyarakat majmuk, undang-undang potong tangan ni zalim. Kita pun tumpang kata zalim. Balik awal. Tu kena jahil lah. Cuba kita tak jahil. Haji Lan confirm tak akan jawab macam tu nya. Silap saya dia lanyak lagi kawan tu. Orang hajar hang tu bagi. Lanyak-lanyak dia yang KO. Kan? Itu cerita dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, adapun maksud redha Islam sebagai agama, beramal bakti. Ini makna redha. Bukti kita redha Islam sebagai agama, kita nak menabur bakti terhadap siapa, Hajilan? Allah. Dia bagi kita macam-macam rezeki, nikmat yang tidak terhitung. Apa bukti? Sewaktu kita hidup di dunia, kita pernah berbakti kepada Allah. Kena ada. Nanti saya tengok tafsir dia mana. Ayat apa? Al-Baqarah apa? Nanti saya cari dulu. Kalau tak silap ada tafsiran yang menyebut tentang bakti, berbakti pada Allah. Ini ya. Ayatnya Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah bekalan takwa. Tuan-tuan dengar tafsirannya. Bekal di sini mempunyai dua pengertian. Pertama, bekal kebendaan yang diperlukan dalam masa mengerjakan haji supaya kita terselamat dari sesuatu yang menyusahkan. Ini dia kait dengan ayat haji. Ayat haji 196. Yang ini 197. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Itu dalil kewajipan. Walaupun sekali saja kita mengerjakan haji, sekali saja umrah, kewajipan dah terlepas. Kan? Itulah saya tanya seorang muslimat. Lama tak nampak, tak berniaga. Oh, saya pergi Mekah buat umrah. Saya tanya dia. Dapat umrah berapa kali? Dia kata umrah wajib 3, sunat 7. Biar betul. Saya duduk fikir hang duduk kat Mekah 7 hari, buat 10 kali. Kecuali pagi sekali, petang sekali lah kan. Tapi yang kata yang wajib 3 kenapa? Wajib sekali ya Jilan. Baik haji, baik umrah. Kecuali yang kita nazar lah. Yang nazar. Dan malah nak tanya dia. Tu kadang-kadang takut juga. Main ikutnya. Yang pekeh-pekeh ni pemangkuk ayun juga. Kira nak belasah duit orang ya. Kan? Kita kena guide lah. Kan? Bukan semua orang tahu. Tahun lepas saya bawa 60 orang. Tapi 20 berpecah. Dia naik dengan orang lain. 40 ikut saya. Balik awal saya letih. Kan? Ada satu rombongan tu yang melalui saya tak pernah buat umrah. Yang pernah buat tak apa lah. Ustaz kami ni tak, ni first time ni Ustaz. Kat mana nak mula tawaf? Dia tanya. Kan? Kita lah guide bawa pergi. Dia kata tawaf tak susah. Dia punya guideline, panduan dia, Hajarul Aswad bertepatan dengan lampu hijau. Arab dia tak bubuh lampu biru. Oh, dia kata Arab pun hijau. Hijau, sokong hijau. Pusingan pertama di belakang lampu hijau. Untuk pusingan yang ketujuh berakhir mesti selepas lampu hijau baru keluar. Baru solat sunat tawaf. Sempurna tawaf 7 pusingan. Kan? Saya pun tunggulah tuan-tuan. Nak tawaf sunat saya pun letih lah. Kan? Lepas tu bawa pergi sa'i pula.
Tawaf dekat sejam orang ramai. Sa'i dekat 1,5 jam lebih. Saya pembawa niat Bukit Sofa mula di sini nah. Berakhir di Marwah, saya akan tunggu di Marwah. Duduklah atas kerusi tuan-tuan. Wiridnya sampai berbuih mulut-mulut, letih saya. Kan? Bukan senang, sa'i jauh. 7 pusingan 4 km tuan-tuan. Kena faham lah yang tak belum pernah pergi lagi umrah atau haji. Sofa Marwah 1. Makna pernah pergi kan? Marwah Sofa 2. Mana tak pernah pergi pakai serban elok kan? Ingat haji lah. Kira okey lah, sunnah. Makna tanya balik, kenapa ustaz tak pakai serban? Sunnah. Aku pahala banyak lah. Nah, cerita gitu. Dan muslimat, dengar baik-baik ni. Nah, Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Orang Sungai Petani punya warak, terlebih warak. Sofa Marwah, Marwah Sofa 1. Dia balik-balik Sungai Petani, dia tanya ustazah, kenapa sa'i lama sangat? Ustazah ajar habis lama sejam. Kami dekat 3 jam tak ada. Hampa buat macam mana? Kami Sofa Marwah, Marwah Sofa 1.5. Oh, yang tu terlebih warak. Itulah bila orang bagi kursus, hampa tak mau bagi pay attention. Itu yang jadi masalah. Ada lagi muslimat kan, selalu yang dia buat silap ni orang perempuan lah ni. Dia kata apa makna? Kita sampai-sampai di Mekah, tak kisahlah daripada Bir Ali kan dari Malaysia direct, kita ada niat umrah, esok nak ulang umrah bila-bila pun boleh. La ilaha illallah. Dengan niat pertama. Ni jahil tuan-tuan, jahil agama. Syok nak pergi. Ingat, kalau di Mekah mesti wajib dia punya miqat Jarnah, Tanaim, Hudaibiyah, ada lagi satu saya tak ingat. Kena keluar daripada tanah haram ke tanah halal. Dia main berlanyak ya. Setiap hari umrah sekali-sekali. Dia kata cepat selesai. Tak pergi mana? Kira yang pertama tu kira okey. Itu dah tuan-tuan. Kadang-kadang saya tak salah juga jemaah. Saya salahkan package. Jangan syok ambil duit orang tau. Kan? Kena sediakan mutawifah ni yang boleh bimbing. Ni ayat tentang haji lah. Baik, itu yang pertama, makna berbekal lah, makna wang ringgit, bekalan yang menjadi keperluan ketika kita menunaikan haji. Sebab haji ni lama. 40 hari, 45 hari. Saya pergi mula-mula kali pertama 45 hari. Kali kedua haji 30 hari. Sebab rombongan saya tu tak nak lama-lama kan. Kita kalau boleh duduk lagi lama lagi seronok Mekah ni kan. Kedua, bekalan itu untuk akhirat, dan sebaik-baik bekalan ialah takwa, iaitu dengar baik-baik, amal bakti untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita redha Islam sebagai agama, mana amal bakti kita untuk mencari keredaan Allah? Apa bukti? Kan? Lahir ke dunia kecil lagi, azan, iqamat, tahnik lagi, ikut cara Islam. Tu masa kecil. Dah dewasa tengah-tengah lawan Islam, hina Islam. Mai hujung mati ikut Islam balik. Sakit suruh baca Yasin. Apa kita ni tuan-tuan? Faham balik? Masa kecil ikut Islam, tengah-tengah dewasa lawan Islam, penghujung kehidupan dah mati, dekat nak mati, cari ustaz, cari tok imam tolong baca Yasin. Ayah saya nampak tak ada peluang lah ni, nak balik awal lah ni. Kan? Tak payah baca Yasin. Kan? Sebelum kamu sakit ni kamu lawan Islam. Kan? Mapuh keras, tanam terus. Ustaz Azan dulu kata mapuh keras. Kan? Pelik manusia ni tuan-tuan. Mari kita buktikan kita redha Islam sebagai agama dengan kita beramal bakti pada Allah. Waktu kita buat apa yang kita amalkan hari ini, pastikan kerana Allah. Saya bimbang tuan-tuan kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim, hadis Bukhari. Sesungguhnya penentu kepada segala amalan ialah amalan terakhir. Jilan dengar baik-baik ni. Kita dah tengah elok lah Tuan Haji Ramli nama. Kita dah elok ni, berjuang. Lah minit lari tinggalkan perjuangan pula. Tak takutkah hadis ni? Hadis Bukhari tau, bukan saya reka.
penentu dia yang hujung tu. Dah elok dah, tengok kopiah tajam. Nah, apa nama, serban hitam macam arkam. Serban arkam, kopiah tablik. Ni apa ni? Tablik campur arkam jadi apa? Jadi hajilan, kan? Elok dah, Masya Allah. Di penghujung makna. Alamak. Dorok cetong. Ni kita kena ada amal bakti, tuan-tuan. Saya tekad sungguh. Sebab saya ni, nak kata sehari dua, bukan sehari dua, dah banyak tahun dah. Saya tak ada ingat lain lah. Ingat, saya mungkin mati bila-bila masa. Tu nawa itu, saya kalau nawa itu tak betul, saya pun betul balik. Kan? Kadang-kadang biasalah tuan-tuan, syaitan, mainan syaitan kan. Kita khutbah lancar, padat. Kita membaca macam kita hebat. Celaka iblis ni. Saya maki dia, celaka hang cuba nak rosakkan amalan aku. Inilah amal bakti aku untuk Allah, untuk Islam. Memandangkan nikmat kurniaan Allah terhadap aku begitu banyak. Jadi kita nak sampai mesej Islam ni biar jelas bagi orang faham. Orang benci ke, orang tak benci ke, itu terpulang lah, kan. Tapi saya ada prinsip, setiap dakwaan saya, tutur kata saya bersandarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah. Itu cerita. Jadi beramal bakti ni tuan-tuan boleh letak Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Apa dia? Amal bakti untuk mencari keredaan Allah. Dan amat malang lah kalau kita hidup di dunia, mati tak ada benda untuk membalas jasa nikmat kurniaan Allah kat kita. Cek semuanya duk lawan Islam. Balik awal. Agak-agak dia masuk syurga dah ajilan. Agak-agak lah orang yang duk lawan Islam ni. Kita ada amal bakti, tapi kalau nawa itu tak betul, hadis sebut, semua orang puji, Masya Allah si fulan ni ya Rasulullah, hebatnya dia mati kerana memperjuangkan Islam. Nabi pergi tengok. Nabi kan dia boleh scan. Dia kata tak. Dia berjuang kerana dia nak tunjuk kepada manusia dia ada seorang yang berani. Dia ahli neraka. Balik awal. Nah, kita nak buat amal bakti kepada Allah, pastikan nawa itu kita betul. Itu di antara makna redha Islam sebagai agama. Jadi cukuplah tuan-tuan. Nah, saya pun hari ni memang letih sebab tak tidur siang. Nah. Jadi kena rehat juga. Berjuang-berjuang juga tuan-tuan. Sampai tak tidur langsung tak boleh. Dah lah di sini pun lama dah tak ada makan. Nampak dapur pun tak menyala dah sekarang ni. Awak elektrik kena potong, tak bayar bil je lah. Tak apa. InsyaAllah kita bertemu 19 Jun untuk tazkirah Ramadan. Dia lepas 4 rakaat. Ada majlis buka puasa? Ada majlis buka puasa? Okey, saya datang sini lah. Maklumlah orang musafir. Tapi kalau tak ada majlis buka puasa, saya buka puasa lah, tak ada masalah. Musafir datang jauh tak puasa tak apa. Mufti kata, seorang mufti kata pemandu bas ekspres tidak perlu berpuasa di bulan Ramadan. Laporan Metro 2 tahun sudah. Saya baca pun terperanjat tuan-tuan, apalah mufti ni teruk sangat. Puasa dulu, tengok sejauh mana kamu boleh bertahan. Kan? Kalau di Kedah tuan-tuan kan orang buat bendang sawah padi. Kan? Tuan-tuan bayangkan tengok, turun-turun dari rumah pagi dah bawa bekalan lah. Awal pak cik, tak boleh pergi, dia kata letih kepala bapak hang buat. Tuan-tuan, saya pernah puasa tuan-tuan, dalam sewaktu saya berpuasa Ramadan tu, saya kacau semen. Memang letih jilan pernah buat kerja tu. Allah rasa macam nak buka puasa tu hari Ramli, tapi dah iman tinggi. Kan? Allah rasa tu. Tapi bila buka puasa saya lanyak kau-kau ais tuan-tuan. Sampai saya terjatuh ke dalam simen punya letih. Itu yang pertama. Yang kedua kacau dodol. Kacau dodol, buatlah pakatan nak kacau dodol. Saya first timer. Mula-mula tu syok lah, senang. Kuih pekat dan lagi pekat lagi susah. Saya dah tak tahan tuan-tuan dengan panas. Merasa macam memang nak buka puasa tapi dah iman tinggi. Kan? Tapi itulah kali pertama dan terakhir aku kacau dodol. Aku rampai yang nak ajak aku tak buat lah abang betul. Letih tuan-tuan dengan habang panas dia letih kan.
Buat dulu, jangan terus buka puasa. Ini mufti terus keluar kenyataan. Pemandu bas ekspres tidak perlu berpuasa di bulan Ramadan. Dia sebenarnya boleh. Kata Perlis datang ke Selangor, ambil trip awal pagi. Okey, sampai sini rehat, tidur, buat jamak puasa, tidur sekejap, lepas tu ambil trip malam. Betul tak? Kenapa nak kejar trip? Tu yang jadi letih tu. Jadi puak-puak mangkuk ni pula baca kenyataan mufti syekh, mufti. Ini masalah. Jadi jangan buat lupa pula bentang sejadah. Ni bangunan nak naik dah ni. Kan, 2 buah bangunan. Hari itu saya bagi tahu 1, sekarang 2. Sekolah rendah pun nak bina bangunan, sekolah menengah perempuan pun insya-Allah akan dibangunkan. Jadi kalau tuan-tuan ada zakat di bulan Ramadan ni dialu-alukanlah, atau untuk mendapat pelepasan cukai dan sebagainya. Jadi ribuan kemaafan, moga-moga Allah mengurniakan kesihatan kepada kita, dapat menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan tuan-tuan. Sebagaimana yang saya pernah sebut, malam kita dapat melihat anak bulan, jangan lupa baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab doa ketika melihat anak bulan. Jadi kalau malam ni kita keluar pada rumah nampak anak bulan, malam tu saja baca. Esok keluar lagi nampak, tak payah warak lah. Malam mula-mula je. Tapi kalau tuan-tuan nak lagi power, ini amalan Nabi. Yang kedua ni amalan ulama. Malam dah kita dah baca doa ketika nak melihat anak bulan, malam yang sama bacalah surah Al-Fatah, surah ke-48 3 kali. Ada 29 ayat. Tak perlu tanya saya apa kelebihan, tuan-tuan amal dulu. Saya dah amal hampir-hampir 27 tahun. Setahun sekali ya saya baca surah Al-Fatah 3 kali. Malam yang saya dapat melihat anak bulan. Selepas baca doa ketika melihat anak bulan, saya sambung dengan bacaan surah Al-Fatah. InsyaAllah Al-Fatah makna pembukaan. Allah akan bukakan pintu-pintu yang kita tak sangka, tak duga. Bukan duit, benda lain ada. Tuan-tuan amal dulu, lain kali tuan-tuan dapat rasakan insyaAllah. Jadi terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.